pertama sekali sila perkenalkan sedikit tentang latar belakang Tuan. Belakang ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz Zainal Abidin Muhammad Yusof berasal daripada Teluk Pangandaran, Kuala Langat, Selangor. Berkhidmat di JAIS 14 tahun dan sekarang bertugas di sinilah di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat, Bandar Baru Bangi sebagai pendaftar perkahwinan dan rujuk Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Dan dari segi pengalaman saya pendaftar daripada 2001 sampai sekarang lah, sebagai saya itu pendaftar nikah lah, hampir 14 tahun saya dalam bidang pendaftar nikah saya rujuk. Dan sebelum itu mana saya ada bertugas di Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Langat 8 tahun. Pada tahun 2008 bulan 6 2008 sampai 12 2008 di bahagian pembangunan keluarga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Putrajaya itu 6 bulan. Dan seterusnya pada awal tahun 2009 hingga bulan 8 tahun 2014 di bahagian Undang-Undang Keluarga Jabatan Agama Islam Selangor. Dan bulan 9 dan sekarang ni di sinilah di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat. Dari segi itulah maknanya latar belakang saya. Dan segi pendidikan, pendidikan saya macam-macam lah, sekolah rendah, sekolah menengah kan. Lepas tu diploma di Majelis Islam Syariah di Kolej Islam Darul Ihsan ISDA, dan seterusnya melanjutkan ke Universiti Al-Azhar Mesir, bidang syariah Islamnya. Itu saja. Itu dia latar belakang. Dah berkahwin. Seterusnya, apa yang Tuan faham mengenai generasi Z ni? Maknanya pandangan Tuan lah mengenai generasi yang sekarang ni lah. Generasi Z ni lebih kepada ni kan, yang muda lah. Okey, Z ni kalau short form Z ni short form apa? Ada short form Z. Okey. Ingat generasi, kalau biasa orang sebut generasi Y, generasi Y. Generasi Y generasi kita, Z ni bawah lagi lah. Lepas ni kalau ada generasi mungkin generasi Alpha. Oh ya, okey. Berbahasa je. Okey. Dari segi yang kalau dengan Z ni, kalau ikut dia punya kajian berapa umur? Z 19 ke bawah. 19 ke bawah. Okey. Kalau dari segi apa? Kefahaman. Okey, kefahaman kalau disebut 19 ke bawah, dan dia seolah-olah kalau ikutkan yang kita anggapkan dia nak kata bawa umur, tak bawa umur lah. Sebab kalau ikut kita punya di sini undang-undang kita, khususnya dalam bab perkahwinan, umur minimum bagi perkahwinan lelaki 18 tahun, perempuan 16 tahun. Itu dia kira, kalau bawah daripada itu dikira bawah umur. Itu yang di segi undang-undang. Tapi di segi umum masyarakat mungkin mengatakan Z itu lebih kepada bawah umur lah. Sebab kita punya dari segi pandangan kita punya perlembagaan lebih kepada cukup 21 tahun ni. 21 tahun barulah dikira atas semua lah. Bawah umur kan. Maknanya dah lebih pada bawah umur lah. Dari segi undang-undang kita, dari segi undang-undang keluarga Islam khususnya di Selangor, 18 dan 16 itu tak dikira bawah umur. Dah kira dari segi kalau nak cerita tentang perkahwinan, dia dah boleh kahwin. Ya. Okay. Apa pandangan Tuan tentang kelebihan dan juga kelemahan generasi Z ni? Okey. Kelemahan dan kelebihan. Dia kelebihan dari segi apa? Dari segi teknologi ke perkembangan ke? Kalau di sini, kalau dari segi dari segi perkembangan, kebanyakan mereka ni cepat lah dan lebih advance daripada kita lah. Daripada kita dengan saya sendiri lah. Apa yang kita tak tahu, dia tak tahu. Dia orang dah tahu dulu. Itu satu. Dan kebanyakan generasi Z ni dia cepat apa nak istilahkan saya tak tahu. Dia cepat, dia terlampau
nak Ekstrim. dia nak sangat kan, cepat kan. Itulah. Dan kelemahannya kebanyakan generasi Z ni dia biasa terikut lah. Ikut-ikut, cepat terikut, ya. Tak kira yang baik ke kebanyakan yang kalau cepat terikut ni kebanyakan yang tak baik lah. Kan, tak baik. Yang seterusnya banyak lebih senang dipengaruhi lah oleh kawan itu. Dan yang kebanyakan berlaku juga kes-kes yang ni lah, gejala sosial lah. Macam saya, kalau saya sendiri, kalau kat sini lebih kepada kes-kes yang melibatkan persetubuhan luar nikah. Juga kat sini lah diucapkan luar nikah dan keluar. Itu dua tu cara yang biasa. Kalau pada pendapat Tuan, apakah cabaran yang akan dihadapi oleh generasi Z pada masa akan datang? Generasi maknanya dari segi dari segi cabaran, setiap generasi tu ada cabaran. Tak kira yang muda ke yang dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat yang akan datang, sekiranya generasi yang Z ini dia tidak ada ilmu dan ilmu yang betul-betul mantap, betul kuat, itu yang kadang-kadang banyak perkara yang mereka boleh langgar, kan? Dan dari segi sekiranya mereka tak betul-betul merancang dia punya masa depan, itu yang kadang-kadang dia akan jadi bermasalah. Apabila dia dah meningkat dewasa, dan lebih bermasalah bila dia dah berkeluarga. Itu yang berlaku sekarang pun kita dah nampak. Apa yang berlaku kan, nak cerita generasi Z ni, kalau nak cerita dah adalah generasi Z yang sebelum ni dah, contohnya dah berumah tangga, tapi sebabkan dia tak betul-betul merancang dia punya kehidupan dia, sama ada dia punya masa depan dan sebagainya, jadi kesan kat dia sekarang. Itu cabaran-cabarannya. Bagi saya ilmu lah, ilmu yang betul-betul. Tak kira ilmu tu tak mesti dia belajar dapat dan dari segi kelebihan dia dapat dari segi akademik tu lain kan. Maknanya ilmu tak kira apa, maknanya kalau dia ada ilmu dari segi dia dapat peluang untuk dia belajar ke peringkat lebih tinggi, itu satulah, lebih baik. Tapi kalau dia walaupun dia tak ada peluang, tapi dia tak cuba cari, tak cuba belajar, pun jadi masalah juga kadang-kadang dapat. Itu bagi saya lah. Okey. Seterusnya, apa pandangan Tuan tentang perbezaan generasi Z dan juga generasi Y? Perbezaan dari segi cara pemikiran, macam cara yang Tuan nampak daripada masalah ke, dari segi pembelajaran ke. Cuma saya pengalaman tadi lah, ada satu kes dia macam ni dari segi pemikiran. Dia lebih kebanyakan generasi Z ni dia lebih fikir kepada yang berlaku tu je, yang ada sekarang. Dia tak fikir kepada apa yang akan datang. Satu tak ada masalah, ya, dari segi dia terus fikir masa tu je, masalah itu je, dan cubakan masa tu. Dia tak cuba nak fikir yang akan datang macam mana. Berbeza generasi generasi yang Y, dia akan berfikir mana apa yang berlaku sekarang dan apa yang akan yang nak diselesaikan dan rancangkan pada yang akan datang. Dia lebih kepada itu saja, dan dia cuba nak selesaikan khususnya pada diri dia. Berbeza dengan generasi Y yang ke atas, dia lebih kepada diri dia dan kepada orang lain. Itu yang saya nampak itu dari segi perbezaan, dan dari segi perbezaan yang pemikiran lah. Tapi kalau dari segi perbezaan sosial, kebanyakan generasi Z ni dia lebih suka ni dia melepak, lepas tu dengan kawan-kawan kan. Dia tak kira sama ada di kedai ke, di tepi jalan ke, dia suka macam-macam. Mana dia dah berfikir, fikiran dia dah lain. Dia suka-suka juga, suka juga lepak-lepak kan. Dengan saya sendiri pun kadang-kadang masih dia nak suka dengan kawan-kawan. Tapi kita rasa ada manfaatnya, ada batas-batasnya. Semua kita lebih kepada kita yang kita sebut lepak tu, lebih kepada
dengan kawan, cuma kita nak sama-sama tenangkan fikiran kita kan, rehat sekejap kan. Lepas tu tak adalah sampai nak buat perkara tak baik kan. Itu sebenarnya dia itu lah. Beza kepada yang generasi Z ni. Bagaimana pula kalau kita bandingkan dengan generasi zaman tuan dengan generasi Z ni? Okey, dari segi pembelajaran ke sekitaran. Okey. Kalau generasi saya lah, saya pun lah yang area yang lahir 70-an ke atas kan. Saya tahun 76. Dari segi pembelajaran ialah pertama dari segi didikan lah. Didikan guru kita, ibu bapa kita. Kalau saya ingat dulu, kalau ibu bapa, kalau kita tak belajar ke apa, malah belajar memang kena pukul. Dulu memang macam tu, memang kena pukul kan. Saya ingat lagi dulu masa saya darjah 2 kan, saya ingat lagi, memang saya tak akan lupa sampai sekarang. Kalau dulu saya belajar, masa tu darjah 2 saya tak boleh hafal sepel lagi. Memang saya ingat lagi, darjah 2 saya tak hafal sepel lagi. Masih ada masalah nak hafal sepel, malas tu kenapa. Dan sampaikan satu tahap, cikgu saya ingat lagi cikgu tu, cikgu namanya Cikgu Asmawati, saya ingat lagi cikgu tu. Dia mengajar matematik, SPL lah. Dan dipanggil saya kat depan, kat papan hitam, suruh jawab. Saya tak boleh jawab. Tapi apa cikgu tu buat, sebabkan saya tak hafal SPL, dia hantuk kepala saya kat papan hitam. Tapi nak cerita, lepas tu saya terus hafal SPL. Itu kan. Itu dulu masa saya belajar dulu kan, sekolah rendah kan. Sebabkan tak hafal sepel je kena hantuk kepala kan. Yang paling yang saya tak yang rasa sedih sebab bila masa tu ayah saya baru meninggal darjah 2 kan. Dia hantuk kepala saya. Lepas tu dia cakap, kau ni tak rasa ke kau ni anak dah tak ada ayah, tak nak belajar pandai-pandai. Itu memang terasa lah kan. Kat situ dia dengar sebab dia bukanlah, dia maknanya bukanlah dia nak ni, tak, dia maknanya nak beza dengan dia cara buat macam tu. Kita alhamdulillah daripada tak hafal sepel, kita boleh hafal sepel. Lepas tu kita pun dah rasa kan, ayah dah ni kan, maknanya kita cepat dari segi pemikiran kita cepat. Walaupun aja dulu gitu. Tapi sekarang ni pantang dimarah, pantang dipukul kan. Bukan pukul tu, tak adalah cikgu nak belasah ke tak ada, cuma pukul sikit kan, nak bagi dia ingat, bagi supaya peringatan, tapi dah jadi masalah. Itu bagi dari segi pembelajaran saya nampak lah. Dari segi dari segi persekitaran lah, memanglah dulu tak ada macam sekarang. Sekarang macam-macam, internet, lepas tu dengan handphone canggih, mana maklumat tu senang dapat. Walaupun darjah sekolah rendah ke kan, sekolah rendah pun dah ada FB. Saya sendiri pun dah ada FB. WhatsApp adalah, email adalah, FB tak ada kan. Itu nak cerita generasi sekarang lebih cepat, lebih tahu kan. Cuma ialah bukan kita tak nak, macam saya sendiri tak adalah menafikan benda-benda macam tu, tapi cuma kita rasa keperluan. Macam saya sendiri keperluan kan. Macam saya kalau contohlah saya buat FB kan, sebab saya sendiri kadang-kadang saya nak buka email pun saya tak sempat. Apatah lagi kalau kita nak ber-FB. Ni WhatsApp pun kadang-kadang pun masuk je, nak bacanya tak sempat. Cuma kalau yang paling penting je kita baca kan, yang lain-lain kita setakat borak-borak biasa tu abaikan. Kita nak cerita dari segi sekitaran, dari segi apa yang ada tu memang bezalah dengan kita kan. Dulu lah nak kata sekarang kan, dulu zaman-zaman saya, walaupun lah nak kata saya ni tak adalah jauh sangat bezanya kan, tapi nak kata dulu zaman saya, kalau sekarang ni, zaman sekarang macam umur yang belasan tahun sekolah rendah dah boleh pegang handphone. Kita dulu macam saya sendiri ada handphone kan. Nak beli handphone betul-betul kerja. Kerja baru beli handphone. Belajar memang payahlah nak dapat handphone. Walaupun ada kawan-kawan saya yang boleh, tapi saya sendiri memang kerja baru saya beli handphone kan. Kalau sekarang ni walaupun tak kerja, sekolah dapat handphone kan. Itu yang kerja ada handphone, yang kerja sekolah menengah dah ada motor, dah ada kereta kan. Itu lagi hebat ekstrim kan. Okay. Dalam bidang Ustaz sendiri, golongan mana yang lebih cenderung untuk bertindak awal dan kenapa benda ni sering terjadi? Bertindak? Macam lebih cenderung untuk bercerai. Bercerai. Golongan mana?
Kalau saya nak cerita tentang cerai ni, okeylah. Bila sebut cerai, dia akan start ni mesti kahwin dulu. Okey, maknanya zaman yang setakat ni, yang saya lihat ramai yang generasi Z ni, kalau kalau cakap 19 tahun ke bawah tu generasi Z, memang ramai lah. Macam kan, sekarang pun kita tadi yang saya tunjuk pun dah 16. Maknanya dah ramai yang belasan tahun berkahwin. Ya, berkahwin. 17, 19, 18 kan berkahwin. Cuma terus terang saya katakan, kebanyakan yang setakat ni kita uruskan yang melibatkan tentang yang generasi Z ni berkahwin bermasalah lah. Ada masalah. Sama ada masalah sosial, maknanya memang ibu bapa dah tak boleh nak kawal. Satu, dan yang kedua yang memang dah terlibat dengan persetubuhan luar nikah. Itu nak tak nak memang dah kena nikahkan, kahwinkan. Okey. Itu satu. Yang kedua, bila dah kahwin, okeylah muda. Generasi Z ni muda. Okey. Bila dia muda, kadang-kadang yang saya lihat sendiri, kenapa yang berlaku, kalau sekiranya berlaku perceraian, kebanyakan apabila pasangan yang muda ini, generasi Z ni, dia tak boleh menjadikan dia ni dah sebenarnya bila dalam keadaan dia muda, dia usia muda, dia kahwin, dia tak boleh lagi nak sesuaikan diri dia dalam suasana yang mana dia ada tanggungjawab. Bila dah kahwin, walaupun umur muda, tak kira suami, tak kira isteri, usia 19 tahun ke bawah, kalau dia tak memikirkan dia ni dah kahwin, dia dah sebagai seorang suami, dia dah sebagai isteri, dia ada tanggungjawab, itu yang kadang-kadang perkahwinan dia tak lama. Contoh, yang lelaki dia rasa dia muda. Okeylah, bila dia muda, dia nak lepak dengan kawan-kawan dia, dengan kawan lepak tak ada masalah. Dah kahwin nak lepak boleh, tak ada masalah. Tapi sebabkan dia fikir dia muda, dia ikut cara kawan-kawan dia yang muda tapi tak kahwin lagi. Contohnya kawan dia, contohnya dia 19 tahun, 18 tahun, dah kahwin. Kawan-kawan dia masih kan sama juga, 18, tak kahwin lagi, tapi boleh lepak sama-sama pergi sampai pukul 3 pagi ke, duduk kat luar minum ke apa, pergi jalan-jalan malam-malam ke apa, lepak kan, rempit dan sebagainya. Dia rasa dia sama, tapi dia dah beza. Dia beza sebab dia dah sebagai seorang suami dan dia ada tanggungjawab. Itu apabila dia tak ingat yang ni, dia lupa yang ni, itu yang kadang-kadang membawa kepada masalah pada rumah tangga dia, dan dia tak boleh kawal dan tak boleh cara menyelesaikan dia, dan boleh membawa kepada cerai. Itu bagi lelaki. Bagi perempuan, dalam keadaan dia muda, dia dah kahwin. Bila dia dah kahwin, walaupun dia muda, dia dah kena taat perintah suami dia, kena ikut cakap suami. Contohlah suami tak kasi keluar, maknanya dia tak boleh keluar lah. Tapi kalau dia ikut, kalau dia rasa dia muda lagi, dia nak enjoy, dia nak sonok, dia nak ikut cara kawan-kawan yang belasan tahun yang tak kahwin lagi, itu yang kadang-kadang sebab membawa kepada perceraian. Dan saya nampak banyak juga yang nikah dalam keadaan dia usia muda ni, yang dia tak betul-betul jaga, dan dia kahwin tu hanya semata-mata nak lepaskan dia dari segi hawa nafsu dia, itu yang tak lama. Itu yang berlaku. Okay, daripada segi teknologi sekarang kan semakin canggih. So, apa pengalaman Ustaz, pengalaman Tuan nak uruskan perkahwinan ni disebabkan teknologi ni? Okey, setakat ni